Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan menerima menghadap The Right Honourable Dominic Raab MP, Setiausaha Negara Pertama dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, Hal Ehwal Commonwealth dan Hal Ehwal Pembangunan United Kingdom yang mengadakan lawatan kerja ke negara ini selama 2 hari. Menyertai bersama The Right Honourable semasa majlis menghadap tersebut, Tuan Yang Terutama John Virgo, Pesuruhjaya Tinggi United Kingdom ke negara Brunei Darussalam dan Sarah Catherine Cook, Ketua Jabatan Asia Timur London. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Majlis menghadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Semasa majlis menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan The Right Honourable Dominic Raab MP berbincang mengenai isu-isu kerjasama dua hala dan serantau yang berkepentingan bersama antara negara Brunei Darussalam dan United Kingdom. Ini mencerminkan hubungan yang sudah lama terjalin antara kedua-dua buah negara. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perintah bagi Yang Amat Mulia Pangeran Indra Setia Diraja Saibul Karim, Pangeran Anak Haji Idris bin Pangeran Maharaja Lela Pangeran Muda Abdul Kahar dilantik menjadi Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara mulai dari hari Jumaat 9 hari bulan April 2021 bagi menggantikan Yang Amat Mulia Pangeran Lela Cetera Sahibun Najabah Pangeran Anak Haji Abdul Aziz bin Pangeran Jaya Negara Pangeran Haji Abu Bakar yang tidak lagi memegang jawatan Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara mulai dari tarikh yang sama. Seramai 1,708 orang peserta menyertai majlis pelancaran memulakan bacaan ayat suci Al-Quran bagi majlis khatam Al-Quran 75 kali bagi ahli-ahli majlis perundingan mukim dan kampung, penuntut sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi seluruh negara sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 bagi tahun ini. Majlis berlangsung petang tadi di Jami Asri Hassan Al-Bolkiah, Kampung Kiarong. Di daerah Brunei Muara, majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kernah Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Para peserta bagi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran terdiri daripada ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung di keempat-empat daerah mengikut beberapa kategori termasuk para penuntut Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Sekolah Arab dan skim tilawah Al-Quran yang mewakili dari sekolah-sekolah Arab, sekolah-sekolah agama dan skim khatam Al-Quran serta penuntut-penuntut sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan institusi-institusi pengajian tinggi. Antara yang hadir, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan serta pegawai daerah Brunei dan Muara.
Pelancaran Majlis Khatam Al-Quran 75 kali yang sama juga diadakan di daerah-daerah lain. Di daerah Temburong, majlis umpamanya diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekanbanger. Hadir Awang Haji Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Manakala di daerah Tutong, majlis yang sama berlangsung di Masjid Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang, memulakan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bagi daerah lain, pelancaran memulakan bacaan ayat suci Al-Quran, Majlis Khatam Al-Quran 75 kali diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. Hadir Pengeran Amir Rizal bin Pengeran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran, Kewangan dan Esten, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program vaksinasi kebangsaan COVID-19 diteruskan hari ini dengan menggunakan vaksin Sinopharm. Ikuti perincian dan bahan berita lainnya selepas ini, teruskan bersama Berita Perdana. Satu kes impon jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan 11 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan 4 kes sembuh. Kes 216, seorang lelaki berumur 41 tahun yang tiba ke negara ini dari Jakarta melalui Singapura pada 26 Mac 2021. Penyiasatan dan pengesanan kontak mengesahkan tidak ada kontak terdekat bagi kes ini memandangkan beliau telah dikuarantin sebaik tiba ke negara ini dan keseluruhan pengendalian perjalanan semasa ketibaan dan pengasingan diri mengikut Standard Operating Procedure SOP yang sedia ada. Kesemua kes yang sedang dirawat di pusat berkenaan dalam keadaan baik. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini 216. Manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 202. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 75 kes. 588 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 16,296 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 135 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 116,173 sampel. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Kementerian Kesihatan masih giat melaksanakan program vaksinasi kebangsaan COVID-19 di keempat-empat daerah walaupun kementerian berkenaan telah mengeluarkan kenyataan mengenai pemberhentian sementara penggunaan vaksin AstraZeneca. Setakat ini, lebih 3,000 petugas barisan hadapan telah menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19. Program vaksinasi ketika ini menggunakan vaksin Sinopharm. Kementerian Kesihatan sangat mengutamakan keselamatan program vaksinasi. Oleh itu, Jawatan Kuasa Teknikal Vaksin COVID-19 akan menjalankan kajian atau review lebih lanjut tentang data yang ada untuk memastikan keselamatan vaksin AstraZeneca.
Sementara kajian atau review dijalankan, Kementerian Kesihatan memberhentikan sementara penggunaan vaksin AstraZeneca dalam program vaksinasi yang dijalankan. Ini adalah sebahagian daripada langkah berjaga-jaga sehingga Jawatankuasa Teknikal menjalankan kajian atau review tersebut dan dapat membuat keputusan berdasarkan bukti mengenai penggunaan vaksin AstraZeneca. Sebagai warga Kementerian Kesihatan, advised to take the vaccinations without any concerns untuk bersama-sama melindungilah diri sendiri, kawan-kawan kita ni, family kita ni untuk reach the 70% of herd immunity itu. Bertawakal kepada Allah SWT juga. Jadi salah satu cara kita ni untuk menyahut seruan daripada Kementerian Kesihatan iaitu bersama melindungi. So tadi ni mengambil pun bagi sama-sama lah mendukung usaha Kementerian Kesihatan untuk melindungi keluarga kita ni lah, so keluarga kawan-kawan lah, semua rakyat Brunei lah. 2 orang pegawai Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB yang menyertai penugasan selama 13 bulan di bawah Independent Decommissioning Body Verification, Monitoring and Assistance Team IDB VIMAN 2 2020 di Mindanao, Republik Filipina telah kembali ke negara ini pada 10 Mac lalu. Sehubungan itu, Majlis Doa Kesyukuran diadakan bagi meraikan kepulangan kontingen yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Muhammad Hanafi Azami bin Nayan dan Kapten Udara Muhammad Alif bin Haji Zulkifli. Majlis berlangsung di Surau Ad-Difaq, Bolkiah Garrison. Hadir yang berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua. Juga hadir Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB. Antara pengisian majlis, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, tazkirah, bacaan doa kesyukuran dan sembahyang fardu zuhur berjemaah. Lebih banyak usaha diperlukan bagi menyokong kedayattahanan agenda dan mempersiapkan rakyat untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran digital yang semakin pantas. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah menekankan pentingnya membentuk dasar yang berpandangan ke hadapan untuk generasi akan datang. Berucap semasa mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan dan Gubernur-Gubernur Bank Pusat G20 kedua yang diadakan secara maya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua yang mewakili negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN bagi Finance Strength tahun ini juga mengalulukan kemajuan dalam usaha di bawah Finance Strength sejak mesyuarat bulan Februari lalu dan berkongsi pandangan mengenai pelan tindakan G20 yang dikemas kini yang menggambarkan komitmen kumpulan tersebut untuk memandu kerjasama antarabangsa dan bersiap sedia bagi dunia pasca COVID-19. Yang berhormat juga mengambil maklum bahawa pandemik telah menyediakan peluang-peluang bagi mengukuhkan kerjasama antarabangsa dalam pelbagai aspek seperti kesihatan, perdagangan dan kewangan. Sehubungan itu, Yang Berhormat menyuarakan sokongan ASEAN kepada seruan G20 bagi institusi-institusi kewangan dan pembangunan perbankan untuk menyokong usaha-usaha global ke arah pemulihan hijau, kedayattahanan dan inklusif. Juga hadir semasa mesyuarat Dayang Haji Rokiah binti Haji Badar, Pengarah Urusan Otoriti Moneteri Brunei Darussalam selaku kapasitinya sebagai pengerusi ASEAN bagi Central Bank Track tahun 2021. 1,000 unit rumah jenis teres disediakan di bawah projek rancangan perumahan negara Kampung Lugu Fasa 2. Dibina di atas tapak seluas 165 hektar, pembinaan rumah-rumah teres tersebut dijangka siap dalam tempoh 24 bulan.
Majlis peletakan batu asas projek tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Projek di bawah Rancangan Kemajuan Negara ke-11 itu bernilai lebih 108 juta ringgit. Pelaksanaan projek tersebut dikendalikan oleh kontraktor dilantik Swi Sendirian Berhad. Juga hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan dan Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis juga diselajurkan dengan penanaman pokok sebagai inisiatif terhadap perubahan iklim dan sokongan kempen 26,000 pokok di bawah protokol hijau. Projek SMS Brunei Prihatin untuk tabung anak-anak yatim yang diungkayahkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mendapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada orang ramai. Tahun lalu, projek tersebut mengumpul lebih RM350,000. Yang Berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Peruka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molong Datuk Seri Peruka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menyatakan perkara tersebut pada majlis pelancaran projek SMS Brunei Prihatin untuk tabung anak-anak yatim petang tadi. Yang Berhormat berkata projek SMS Brunei Prihatin merupakan salah satu kaedah yang berkesan untuk memudahkan orang ramai menghulurkan derma bagi membantu anak yatim di negara ini. Sumbangan orang ramai kepada projek tersebut tambah Yang Berhormat juga akan dimanfaatkan bagi projek yang berimpak tinggi, khususnya membantu anak-anak yatim dalam aspek pembelajaran. Projek tahunan diungkayahkan Jabatan Pembangunan Masyarakat, Radio Televisyen Brunei, DST Sendirian Berhad, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad. Kutipan derma melalui SMS berlangsung selama 3 bulan sehingga 8 Julai 2021. Seperti kelazimannya menjelang bulan Ramadan, masyarakat Islam di negara ini akan mengadakan majlis tahlil dan doa arwah. Petang tadi, Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Brunei Muara mengadakan majlis doa arwah sekampung. Hadir Yang Berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis dimulakan dengan bacaan tahlil yang diketuai oleh Awang Haji Muhammad Yadli bin Haji Muhammad Yusof, Imam Masjid Al-Amirah Al-Hajjah Maryam. Majlis merupakan salah satu aktiviti pusat tersebut bagi sama-sama menyemarakkan kedatangan bulan Ramadan. Perkhidmatan pembayaran zakat fitrah secara dalam talian atau online yang diperkenalkan oleh Majlis Ugama Islam Brunei MUIB baru-baru ini merupakan satu kaedah yang bersistematik dalam era pendigitalan masa ini untuk memudah cara urusan dan menjimatkan masa bagi orang ramai membuat pembayaran zakat. Menurut Pengarah Datuk Seri Peruka Haji Bahrom bin Pengarah Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Naib Indi Pertua MUIB, kaedah tersebut bukanlah kaedah yang baru. Ia sudah pun digunakan pakai di negara-negara jiran. Jelasnya, ia memberi peluang umat Islam di negara ini membuat pilihan untuk mereka menunaikan pembayaran zakat fitrah yang wajib ke atas diri dan tanggungan mereka. Berucap pada majlis penyampaian tauliah amil zakat fitrah dan harta kepada amil-amil yang dilantik seluruh negara bagi tahun 2021 dan 2022 Masihi di Masjid Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit pagi tadi. Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama menjelaskan kaedah tradisional pembayaran zakat fitrah melalui amil-amil di masjid-masjid, surau-surau dan balai ibadat atau di rumah-rumah amil masih tetap relevan dan akan masih tetap berjalan seperti di tahun-tahun yang sudah. Menyentuh mengenai tugas amil, beliau juga mengingatkan para amil agar melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh ketakwaan. Ia merupakan satu amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada habis kita semua para amil
bagi membolehkan habis kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab mengutip zakat di negara ini mengikut kawasan masing-masing dengan penuh tanggungjawab serta patuh mengikut peraturan dan arahan-arahan yang diberikan dalam melaksanakan tugas mengutip zakat ini. Saya menyeru para amil sekalian, hendaklah sentiasa mengambil ingatan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan penuh amanah dan bertanggungjawab. Seramai 349 orang amil telah dilantik bagi 140 kawasan tempat mengutip zakat di seluruh negara. Manakala di Jabatan Majlis Ugama Islam telah dilantik 45 orang amil bagi keempat-empat daerah mengutip zakat terdiri daripada pegawai dan kakitangan jabatan tersebut. Tempat-tempat pengutipan dan pembayaran zakat dilakukan di masjid-masjid, surau-surau, balai-balai ibadat, rumah-rumah amil, di pejabat bahagian kutipan dan agihan zakat, Jabatan Majlis Ugama Islam Daerah Brunei Muara dan di cawangan-cawangan bahagian kutipan dan agihan zakat di pejabat-pejabat hal ehwal ugama di daerah-daerah Belait, Tutong dan Temburong. Selain itu, institusi-institusi kewangan Islam seperti Tabung Amanah Islam Brunei Taib dan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD juga dilantik sebagai amil khusus bagi mengutip zakat harta sahaja, iaitu bagi penyimpanan di institusi-institusi kewangan. Solat mengandungi falsafah atau hikmah tersendiri yang perlu dihayati. Solat juga perlu ditafsirkan sebagai petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala untuk membimbing manusia supaya sentiasa menghargai dan menepati masa. Kelebihan solat itu antara intipati ceramah awal Ramadan yang diungkayahkan oleh Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Bankuet Bangunan Dewan Majlis Ibu Negara. Baru tak faham solat yang 5 waktu ni yang kita ni anggap paling sanang 5 hari, maka di sehari kita ni buat. Hadir yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekermajaya Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat, Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat. Dengan tajuk Menghayati Ramadan dalam Norma Baharu, ceramah disampaikan oleh Awang Muhammad Khairul Nazif bin Haji Awang Damit, Penolong Pensyarah Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Dalam ceramahnya, beliau antara lain menyentuh mengenai kelebihan solat sebagai ibadat yang menduduki tempat tertinggi. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, Jabatan Perdana Menteri terus proaktif memperkenalkan dan menyebarluaskan lagi peranan dan tanggungjawab JPA melalui Jerayawara. Kali ini, Jerayawara tertumpu kepada warga perkhidmatan awam di daerah Belait. Ianya juga dijadikan sebagai satu platform dalam mengungsikan plan strategik baharu jabatan, iaitu Plan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam 2021 hingga 2025 yang mula digunapakai tahun ini. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Bungsu, Timbalan Setiausaha Tetap Perkhidmatan Awam, Kesejahteraan Antarabangsa dan Media, Jabatan Perdana Menteri. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Muhammad Yasin bin Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Belait. Antara pengisian Jerayawara termasuk pameran daripada pelbagai agensi kerajaan dan program Satu Kampung Satu Produk. RM34,000 disumbangkan ke beberapa pertubuhan kebajikan dan sekolah swasta Cina di negara ini. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Dayang Haja Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sumbangan RM3,000 disampaikan kepada Dana Penganan Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim yang diterima oleh Dayang Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak selaku pemangku Ketua Pegawai Sukutim Dana berkenaan. RM3,000 kepada Pusat Ehsan Al-Amiral Haja Mariam dan RM3,000 bagi tabung Badan Kebajikan Kebangsaan Brunei. Tabung anak-anak yatim di keempat-empat daerah turut menerima sumbangan yang sama. Sumbangan diserahkan kepada Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara,
Awang Muhammad Yasin bin Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Belain, Awang Muhammad Amirul Hadi bin Haji Muhammad Tajuddin, pemangku pegawai daerah Tutong, dan Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Temburong. Juga menerima derma rumah orang-orang tua Pekan Suria sebanyak RM1,000. Sementara itu, 8 buah sekolah Cina di seluruh negara juga menerima sumbangan. Penyerahan sumbangan kepada Sekolah Menengah Chonghua Bandar Seri Begawan diterima oleh Yang Berhormat Ong Tiong Oh, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku pengerusi Lembaga Pengarah Sekolah berkenaan. Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah pagi tadi mengadakan majlis penghargaan kepada guru-guru dan pelajar-pelajar penilaian Sekolah Rendah tahun 6 bagi tahun 2020. Majlis berlangsung di Dewan Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. 72 orang pelajar terdiri daripada 34 orang pelajar lelaki dan 38 orang pelajar perempuan yang mendapat keputusan 5A dalam peperiksaan PSR 2020 diraikan beserta 8 orang tenaga pengajar tahun 6 bagi tahun 2020. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Deng Haja Donaliza binti Abdullah Puasa, penolong pengarah urusan 3 Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Menyerikan majlis persembahan bicara berirama dari pelajar sekolah berkenaan, antara yang menyertai persembahan Cucundai ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Amat Mulia Pengiran Anak Raihana Hanaul Bolkiah binti Pengiran Anak Khairul Khalil. Musabakah menghafaz Al-Quran diteruskan lagi pagi tadi bagi kategori A di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Pengiran Haji Amiruddin bin Pengiran Haji Damit, pemangku pengarah Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims, dalam ucapannya berkata, musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya menyemai dan memupuk rasa minat menghafaz Al-Quran dalam kalangan para pelajar di peringkat rendah, menengah, institusi pengajian tinggi termasuk para belia, pegawai dan kaki tangan sektor kerajaan serta swasta. Keputusan musabakah menghafaz Al-Quran peringkat akhir kebangsaan akan diumumkan semasa Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran peringkat negara tahun 1442 Hijrah. Penyampaian cenderamata kepada para peserta musabakah disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Orang ramai dialu-alukan untuk menyaksikan pelbagai projek kreatif oleh 28 orang mahasiswa tahun akhir Industri Kreatif dan Reka Bentuk DCI Universiti Brunei Darussalam UBD semasa pameran di Spectrum 2021. Majlis pelancaran pameran berlangsung pagi tadi di Dewan Chancellor UBD. Pameran dilancarkan oleh Pengiran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik UBD. Dengan tema A New, pameran turut mengetengahkan seni-seni visual, penerbitan, hiburan dan reka bentuk fashion. Pameran dibukakan bagi kunjungan orang ramai sehingga 8 Mei 2021 bermula pukul 9 pagi hingga 7 malam kecuali hari Jumaat, Sabtu dan cuti awam. Manakala semasa bulan Ramadan, pameran hanya dibuka sehingga pukul 3 petang. Bagi memudahkan orang ramai membuat pencarian nombor-nombor pendaftaran di dalam laman info pendaftaran kenderaan nomborku, Jabatan Pengangkutan Darat JPD, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi telah melaksanakan inisiatif penambahbaikan dengan ciri pencarian atau search bagi semua siri nombor-nombor pendaftaran di laman info www.jpd.gov.my
www.jpd.gov.bn Palang nomborku. JPD dalam siaran akhbarnya memaklumkan penambahbaikan itu adalah bagi membolehkan orang ramai mengisi borang digital yang dipautkan di nombor-nombor kenderaan yang belum berdaftar dan pertanyaan lanjut akan kesediaan nombor tersebut untuk dibeli. JPD juga akan memperkenalkan ciri-ciri penambahbaikan yang lain dalam fasa-fasa seterusnya yang antaranya termasuk fungsi dalam dua bahasa dan permohonan dan pembayaran secara dalam talian atau online. JPD juga mengingatkan orang ramai yang berjaya memperoleh nombor pendaftaran kenderaan untuk mendaftarkan nombor berkenaan dalam tempoh 30 hari seperti syarat yang ditetapkan. Orang ramai boleh membuat permohonan untuk melanjutkan tempoh 30 hari tersebut dengan membuat pembayaran holding fee sejumlah RM60 dan tempoh pendaftaran akan dilanjutkan menjadi 3 tahun. Maklumat lanjut hubungi JPD di talian 2451979 atau 2451990 atau 2451987 sambungan 111 pada waktu pejabat atau email info-ltd@jpd.gov.bn. Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan kini membukakan pendaftaran peperiksaan London Chamber of Commerce and Industry bagi bulan Jun 2021. Bermula 7 April 2021 hingga 24 April 2021, borang yang lengkap diisi hendaklah dikembalikan kepada Jabatan Peperiksaan tidak lewat 24 April 2021. Borang-borang pendaftaran dan keterangan lanjut yang berkaitan dengan pendaftaran bolehlah diperolehi di kaunter pendaftaran Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat iaitu hari Isnin hingga Khamis bermula pukul 8 pagi hingga 11 pagi dan 1.30 petang hingga 3 petang. Manakala hari Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga 10 pagi. Sementara pada bulan Ramadan pada hari Isnin hingga Khamis bermula pukul 8.15 pagi hingga 12 tengah hari dan hari Sabtu dari pukul 8.15 pagi hingga 10 pagi sahaja. Kementerian Pendidikan juga memaklumkan mengenai waktu-waktu persekolahan semasa bulan Ramadan bagi sekolah-sekolah rendah dan menengah, maktab-maktab serta pusat-pusat tingkatan 6 di seluruh negara bagi tahun ini adalah seperti berikut. Waktu-waktu persekolahan bagi sekolah-sekolah rendah bagi sesi pagi bermula 7.45 pagi hingga 11.40 pagi. Dan waktu-waktu persekolahan bagi sekolah-sekolah menengah, maktab-maktab dan pusat-pusat tingkatan 6 bagi sesi pagi bermula 7.45 pagi hingga 11.50 pagi dan sesi petang pula bermula 12.30 hari hingga 4 petang bagi sekolah-sekolah yang mempunyai 2 sesi. Walau bagaimanapun, waktu persekolahan atau pembelajaran bagi murid-murid prasekolah adalah tertakluk kepada budi bicara sekolah masing-masing. 8 individu dikenakan kompaun sebanyak RM100 setiap seorang setelah didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12-1-A kerana membuang sampah di tempat awam kawasan Beribi, Melabau Kompleks, Serusup dan Gadong. Operasi dijalankan oleh bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan. Dalam siaran akhbar, Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan menjelaskan individu-individu berkenaan dikehendaki membayar kompaun ke bahagian kewangan tingkat 3 Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan dalam tempoh 7 hari. Kegagalan dalam menjelaskan bayaran kompaun berkenaan akan dihadapkan ke mahkamah bagi kesalahan pertama boleh membawa hukuman denda RM1,000. Manakala kesalahan kedua dan seterusnya boleh didenda RM3,000 dan penjara tidak melebihi 3 bulan. Pasukan Polis Diraja Brunei memohon kerjasama orang ramai untuk mengesan 2 pekerja asing yang dilaporkan lari daripada majikan. Azmi, warga negara Indonesia berumur 33 tahun, memegang pasport bilangan C408795
dan Cheryl Canada Solis, 32 tahun, seorang perempuan warga negara Filipina memegang pasport bilangan P08262478. Sebarang makluman mengenai kedua-dua pekerja tersebut, hubungi Balai Polis Pusat Bandar Seri Begawan, Daerah Polis Brunei dan Muara melalui talian telefon 224-2334 dan talian kecemasan 993 atau Balai Polis berdekatan.